tes tes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqad tanfad bil qurab tuqda bihil khawaid wa tunal barat wa husnul khawatim wa yasqal hamamadil karim wa ala alihi washabi fi kulli lamhati wa nafasin bi dari kulli ma'lum lak. Allahumma anal haqq haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batilan batila warzuqna tinabah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Fa in asdaqal hadis kitabullah khairal adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah. Faqala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawma tataqallabu fihil qulubu wal absar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah dan kurnia kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yang nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kan hari ini dah penghujung dah di dalam bulan Rajab, baki dah di dalam bulan Rajab, kita masih lagi dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintahnya, perintah yang wajib maupun yang sunat-sunat. Kita selaku hamba-Nya wajib mentaatinya, dan sama-samalah kita berusaha untuk meninggalkan segala yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan peroleh bahagia dunia dan akhirat. Yang saya muliakan afadil Tuan Imam, Tuan Pengusi, Tuan Bilal, Tuan Siak, para EJK Surau yang berbahagia, para tetamu Allah, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah pilih kita untuk cari bekalan untuk kita mati. Allah Ta'ala sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah suruh kita untuk berbekal-bekal. Bekal untuk mencari bekalan semasa kita hidup ni, cari bekalan untuk bawa mati. Ke ada yang tak mati? Agak-agak ada yang tak mati tak? Semua mati ke tak mati? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, semua akan mati tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang tak mati. Dan itu pasal diperintahkan untuk berbekal. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita hari ini
Tuan-tuan yang lebih kurang dalam sebulan aja lagi yang kita aminkan doa imam tadi. Allahumma barik lana, ya Allah berkati kami rejak. Habis dah rejak lah. Malam ni je tinggal. Ada. Esok dah Syakban dah. Syakban. Ada. Ya Allah berkati kami baki rejak. Kita minta tadi amin. Ada. Sebulan dah rejak dah. Dan Syakban yang akan datang dah. Dan panjangkanlah umur kami sehingga kami bertemu Ramadan. InsyaAllah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ada orang yang tak sempat lagi Syakban. Hari ni tahlil arwah tadi ya. Maknanya ada kematian. Ya, bila ada kematian maknanya walaupun kita berdoa kepada Allah Taala minta supaya Allah Taala panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, tapi bila Allah dah berkehendak tak boleh nak lari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kita baru saja menyambut 27 Rejab. Semua para da'i, para satizah, tuan-tuan cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Lama dah cerita Isra' dan Mi'raj ni. Kita ulang-ulang saban tahun. Namun ada juga di kalangan masyarakat kita kurang mengambil sedikit ibrah dan pengajarannya. Tahu 27 Rejab itu sambutan Isra' Mi'raj tahu. Tapi dari segi pengisian apa yang diceritakan di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu terkadang tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian tak ambil sedikit pengajarannya. Mudah-mudahan kita yang mendengar malam ni muslimin dan muslimat sekalian semua turut mengayati apa yang telah diceritakan di dalam surah yang ke-17 ayat yang pertama tu. Popular ayat tu, semua para da'i dan asatizah semua baca bila malam-malam dah ada kuliah maghrib dan seumpamanya, bahkan hari Jumaat lepas pun sama. Khutbah baca ayat yang pertama di dalam surah Isra' itu juga. Muslimin dan muslimat sekalian, malam ni tanpa membuang masa lagi kita baca kitab kita. Tuan-tuan nak kena ambil kitab ni semua. Ada kitab ni nak kena baca ni. Ada kitab kita ni. Nak kena ambil kitab. Dah, sayang kitab dah dibeli, orang yang menderma tak dapat pahala nanti, didiamkan je. Kita baca sama-sama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, malam ni sampai bahagian muka surat yang ke-83. Muka surat 83, tajuk dia berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi. Apa ayatnya? Niaga dengan Allah Taala ni ada ayatnya. Surah yang ke-61 ayat yang ke-9. Allah Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah Ta'ala sebut tu di dalam ayat yang ke-9, 10 dan 11. Lain macam bunyi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, baik, kita terus masuk ke dalam perbincangan kita. Tajuk yang tadi tu dia kata, apa katanya? Apa juga kerja? Ayat yang saya baca di dalam ayat 37 surah yang ke-24 di dalam mukadimah tadi. Cuba rujuk surah An-Nur. Dah. Seorang lelaki yang tidak dileka dan dilalaikan dengan satu perniagaan. Apa Allah Ta'ala janjikan? Ayat 37 di dalam surah An-Nur yang saya baca dalam mukadimah tadi. Apa juga kerja? Tengok ni. Ini berniaga dengan Allah Ta'ala. Perniagaan kita dengan Allah Ta'ala. Dia kata bekerja sendiri. Sama ada bekerja sendiri ataupun makan gaji. Kerja pada orang yang bukan Islam maupun kerja pada orang Islam. Sebagai usahawan kita, kontraktor ataupun peniaga, misalnya
Tengok, disebut di situ misalan tu semua. Dalam menentukan bidang yakni kerjanya, seseorang itu memilih bidang kerja yang halal. Tak ada siapa pun tak memilih bidang kerja yang halal. Mesti dia nak yang halal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, mengelak daripada yakni tercebur daripada bidang-bidang yang haram atau sebahat. Yang sebahat pun tak boleh, apatah lagi yang haram. Yang sebahat. Dan memang kalau ada perkara-perkara sebahat tinggal, apatah lagi dah nampak haram. Yang haram itu jelas, yang halal pun terang, tak boleh lari daripada tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, urusan yakni perniagaan dijalankan dengan jujur. Mesti meniaga ni dengan jujur. Tuan-tuan sungguh, jangan berhutang niaga ni. Syaratnya jangan berhutang. Ada duit sikit beli sikit. Dengan jujur. Kata kalau barang semalam, cakap barang semalam. Kalau barang yang baru, cakap barang yang baru. Niaga ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau kata kedai runcit, kalau kata ni udang semalam, cakap ini udang semalam murah sikit. Yang ni udang hari ni mahal. Jangan dicampur. Jangan dicampur. Tuan-tuan, Nabi ajar dak pasal jual kurma. Rupa-rupanya tuan-tuan pergi ladang kurma, yang atas kurma besar-besar. Bila dia cedok sampai rumah, kita tengok kurma yang kecil-kecil sama juga. Rupanya mereka di sana pun tak faham juga. Nak buat macam mana? Ni cerita pasal meniaga. Dan apa katanya lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian? Ataupun kata sebahat. Dan ada unsur-unsur maksiat. Semua ini dilakukan semata-mata kerana mematuhi perintah Allah Ta'ala. Bila ada sebahat maksiat, semua dielakkan semata-mata kerana mematuhi perintah Tuhan. Tak boleh tidak. Kena taat dan patuh. Setiap hari Jumaat, khatib pesan, Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqati. Khatib bagi tahu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali mati, kalau mati kamu dalam keadaan bukan Islam. Dak dipesan saban minggu setiap hari Jumaat. Seminggu sekali. Di mana ketika itu perayaan kita umat Islam pada hari Jumaat. Pesanan-pesanan dinasihatkan untuk apa? Untuk mengelak daripada perkara-perkara apa yang telah disebut pengarang kitab kita ni. Barang dan yakni perkhidmatan yang diniagakan adalah barang yang halal. Jangan barang yang haram. Barang yang halal kita tahu. Ada macam kita buat roti. Roti yang kami buat daripada tepung faiza, daripada tepung bidara. Tuan-tuan, tak bersangkut paut dengan tepung-tepung yang lain. Kita tahu dah benda-benda yang memang buatan produk-produk Muslim, orang kita Melayu punya. Dah nampak asobiah sikit tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Tapi itulah makanan yang kita nak jual, yang kita nak beli, yang kita nak makan. Mesti kita pilih dengan cara macam tu. Kata pengarang kitab kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya dia kata, pekerjaan yang dibuat dengan niat dan harapan mendapat rezeki yang halal dan berbakti daripada Tuhannya, untuk dia kata menyarah hidup dirinya dan tanggungjawabnya. Untuk kehidupan diri kita dan tanggungjawab kita, maknanya anak isteri, mesti diperolehi daripada sumber-sumber yang jelas. Jangan ada yang rasa-rasa tuan-tuan was-was, membimbangkan. Ada, sekiranya ada di kalangan kita yang melakukan macam tu, itu pasal niaga tadi. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Ta'ala, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang tidak akan pernah bankrupt di dunia dan di akhirat. Perniagaan apa tu?
tu'minuna billah. Sekiranya kita meniaga, beriman kepada Allah Ta'ala, kita jaga timbang. Contohnya, kita jaga timbang. Jangan menipu timbang sekiranya kita orang beriman. Tapi kalau tak beriman, menipu, membujur lalu melintang patah, tak peduli dia. Dia tak peduli. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Dah, termasuk saya sebut tadi, jaga timbang sekiranya dia orang beriman. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Dan beriman pula pada hari akhirat. Mesti balasan ada dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mesti kita beriman dengan adanya pembalasan hari akhirat. Tuan-tuan, ayat 37 tadi, iaitu lelaki yang tidak dilekakan dengan perniagaan. Pada hari akhirat besok Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan, dibeliakkan matanya sebesar-besarnya untuk pilih jalan yang mana yang kita hendak. Mesti jalan kebaikan, jalan yang terang. Supaya apa? Supaya kita tidak terpaut di persimpangan. Ada lagu nasib tu. Berjalan di jalan yang terang agar tidak terpaut di persimpangan. Tuan-tuan. Dan jalan yang terang, jalan yang jelas, jalan yang halal, meniaga dengan cara yang halal, bekerja dengan titik peluh cara yang halal. Tuan-tuan, ini yang dinasihatkan pengarang kitab kita ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia kata dijalankan dengan jujur. Jujur niaga. Saya sebut dah tadi. Kalau barang semalam, cakap barang semalam. Ini barang semalam. Dah, yang ni murah sikit RM10. Yang ni hari punya RM25. Dah. Kalau nak yang barang semalam ni dia murah sikit 10. Nak kena jujur. Jangan kita campur sekali barang yang semalam dengan ini hari. Kita jual sama dengan harga RM25. Ada. Nak kena jujur meniaga. Ni kata pengarang kitab kita tuan, yakni dengan memelihara mutu barang. Tengok. Memelihara mutu barang yang kita jual. Yang dijualnya tadi, dan dia kata tidak disembunyikan kekurangannya atau kerosakan jika ada. Tidak disembunyikan. Jika orang lain minta ganti, kita ganti. Kita ganti. Ada. Jangan susah hati. InsyaAllah lain kali mereka akan beli balik, akan datang balik. Sahabat kita Ustaz Haji Najib jualan bersama dengan saya, tahulah bila ada rosak sikit memang komplain, kami cakap kami ganti balik je. Kita ganti balik meniaga. Nak dengan cara macam tu. Ini kata pengarang kitab ni diajar macam tu. Masalah duit juga sama. Masalah duit itu pasal saya sebut tadi, jangan berhutang, jangan bill to bill. Kalau ada duit cash kita bayar. Kita bayar. Kalau tak ada jangan beli banyak-banyak. Jangan beli banyak-banyak biar tak terhutang. Ikut cara saya macam tu. Saya niaga lama tuan-tuan. Tak pernah saya tak nak hutang-hutang. Orang nak bagi, dia kata ambil dulu, ambil dulu. Oh, tak ada. Tak ada. Saya kata, ada saya jual, tak ada saya tak jual. Tak pening kepala. Besok nak ruling dapat duit macam ni, nak bayar lagi hutang orang. Pening kepala. Tuan-tuan, lama saya niaga. Ada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nak kena jujur. Kata pengarang kitab ni, tidak ada unsur tipu menipu. Tak ada unsur tipu menipu. Disebut oleh pengarang kitab ni dengan yakni urus niaganya. Ada. Nanti akhirnya jadi gaduh dan seumpamanya bila tak bayar. Jangan tipu menipu. Ada. Kalau dah kita sign, kata kita sign dah bayar-bayar dah. Tak ada lagi. Ada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Ada. Itu pasal berat terkadang kalau kita melibatkan utang dari segi niaga. Akhirnya besok bila tuan-tuan muslimin dan muslimat bila berlaku satu perkara yang kita tidak inginkan, kita akan menanggung hutang.
Islam tak ajar macam tu. Sedangkan niaga tadi Allah Ta'ala bagi tahu perniagaan yang tidak akan bankrupt dunia dan akhirat. Kalau kita orang yang beriman, niaga ikut cara kita yang diajar oleh Nabi, diajar oleh syariat. Macam tu tuan-tuan. Tidak ada unsur tipu menipu dengan yakni urus niaga. Harganya yakni munasabah. Harga munasabah. Terkadang tak munasabah tuan-tuan harga yang kita jual. Tengok tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, saya jual tuan-tuan, nanti tuan-tuan nak kena berebut harga yang munasabah. Contohnya cincin. Cincin saya jual untuk tuan-tuan supaya tuan-tuan pakai cincin. Sanad sasal ni tuan-tuan. Dan 10 rial aja. Kalau beli di Malaysia, mana dapat 10 rial, 10 ringgit? Haji Syahri ada pakai cincin tak? Malam ni nak kena pakai cincin je. Apa color semua ada? 10 ringgit je. Munasabah harga tu. Tuan-tuan, kalau satu kita jual 50, tak munasabah tuan-tuan. Tak munasabah. Ada contohnya. Sebab apa cantik-cantik? Cantik pun memang cantik. 10 ringgit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nak cerita macam tu. Harga yang munasabah. Jangan kita jual 60, 70, 80. Ada orang tak beli. Contoh macam tu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Dia kata dia tidak mengambil yakni kesempatan. Dia tak ambil kesempatan. Dia nak ambil untung yang berlipat ganda. Kak sama ada jual, tak kira kak, jual kopi ke, jual telekung ke, tak kira telekung apa, telekung Siti Khadijah ke, tudung Arini ke, tak kira kak jual apa-apa sekarang ni boleh, semua boleh kita jual melalui online dan seumpamanya. Tak kira, janji jangan menipu. Kalau menipu sekali orang tak percaya. Orang tak percaya tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat amat sekalian, dia kata mengambil kesempatan pekerjaan dilaksanakan dengan tekun dan cekap, yakni memelihara akhlak yang niaga pula. Nak kena pelihara, jaga. Jangan kita duk cakap mentang-mentang kita penjual kata kau beli pun tak apa, kau tak beli tak heran aku. Jangan cakap macam tu. Tak beli kau tak apa, tak beli tak heran aku, orang lain beli. Jangan sombong bang. Jangan sombong Tuan Haji, jangan macam tu, nak kena jaga. Tak apa Ji tak apa Kak Jah, nanti sekiranya rosak bagi tahu saya akan ganti insya-Allah. Ganti dengan cara ganti yang baik. Jangan sombong sangat, jangan cakap macam tu. Suruh jaga akhlak. Akhlak dengan cara macam mana? Pakaiannya nampak tutup aurat. Ada tutup aurat. Dari segi niaga kita jaga ibadat. Ini baru niaga tuan-tuan. Niaga apa? Niaga air sirap tepi jalan. Tu pun air sirap yang kita jual tu terkadang air mentah tu. Iya ke air mentah? Iya ke air mentah? Silap-silap air paip. Jual air paip tepi jalan kadang dah tak sembahyang dah. Oh, cerita Isra Mi'raj saban tahun. Tu tengok orang lelaki yang dinampakkan seorang lelaki yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Dia kata, "Ya Jibril, apa kena dengan lelaki ni? Aku tengok kepala dia elok-elok dia hentakkan ke dinding sampai pecah berlumuran darah. Dia minum sedikit darah, dia makan lagi dagingnya. Dah pulih balik, Allah Ta'ala pulih, hentapkan balik sampai pecah, dia minum, dia makan darah. Apa kena dengan lelaki ni wahai Jibril?" Apa kata Jibril? Itulah umatmu Muhammad semasa di dunia dulu, berat kepalanya nak sujud kepada Tuhanmu. Maknanya susah nak sembahyang. Bahkan ulama kata, tuan-tuan setengah ulama mengatakan mereka ini termasuk mereka golongan yang melewat-lewatkan sembahyang. Bukan tak sembahyang, sembahyang tapi melewat-lewatkan waktu. Menyesal dia tuan-tuan. Tak dapat ke pengajian
ganjaran daripada tu. Saya sebut tadi. Baru jual jagung bakar tepi jalan kat pasar malam, dah tak sembahyang dah. Jangan kata macam tu, Ustaz. Iya, kita dah kata, kita dah ajak, tak mau juga. Sembahyang dulu sekejap. Tinggal dalam masa waktu tu kita tinggal sembahyang, insya-Allah berkat. Yakinlah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat umat sekalian. Dah, ustaz tak duduk tempat tu bolehlah cakap. Kalau ustaz duduk kat tempat tu, ustaz tak tahu juga. Kenakan ustaz balik. Dia kena ustaz balik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita ajak untuk semua kita buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tahu perintah sembahyang tu 5 waktu je. Yang asalnya 50 sampai minta diskaun, dapat 5 saja. Itu pun enggan. Saya sebut tadi baru jual apa? Jual petai jering je. Saya tak menghina orang jual petai jering. Saya tak menghina orang jual air sirap tepi jalan. Yang kita nak ingatkan, jual macam tu pun dah lupa sembahyang. Dah tak sembahyang dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, husung sana husung sini, azan di laung, kita tinggal juga solat berjemaah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Yang seterusnya, jaga penampilan yang baik. Pakaian nak kena bersih sikit, jangan bau busuk. Penampilan nak kena yang kemas. Orang niaga ni, dah pakai elok-elok. Dah, kalau perempuan nak pakai t-shirt pun t-shirt lengan panjang, pakai yang sopan sikit, pakai stocking. Kalau lelaki pun juga macam tu, jaga bersih sikit. Dah, jangan bau hafak. Macam tu tuan-tuan. Ni dinasihatkan oleh pengarang kitab kita ni macam ni. Dah, sebab apa? Tuan-tuan dijaga sikit. Islam tadi suruh bersih. Sebab bersih itu sebahagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Bersih sebahagian daripada iman. Itu pasal orang meniaga diingatkan oleh pengarang kitab kita ni macam ni. Yakni beretika dan mesra di dalam berurusan, serta tidak lupa solat walaupun sesibuk mana perniagaan pada hari itu. Jaga etika. Sesibuk mana, dah customer ramai macam mana, jangan lupa solat. Bila masuk waktu je, Allah, masuk waktu je, kerjakan sembahyang. Tuan-tuan, terus kerjakan sembahyang. Tengok pengarang kitab ni bagi tahu meniaga kita dengan Allah Ta'ala tu dengan cara macam mana. Ramai tuan-tuan, cuba kita buat kira-kira. Ramai mana setahun orang yang menunaikan haji lebih ramai ke pergi umrah lagi ramai dalam setahun? Agak-agak mana lebih ramai? Haji 22,000 je. Umrah lagi ramai. Sekiranya mereka yang pergi umrah tu faham, seperti mana fahamnya dia bergolok gadai kejar waktu sembahyang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tu, tak boleh tinggal. Sekiranya balik dia buat macam tu tuan-tuan, tak muak surah An-Nur ni. Tak muak. Berapa puluh, beratus yang dah balik umrah kat kawasan kita ni je. Tapi disebabkan apa? Tak faham. Ada ramai yang pergi umrah, nak pergi umrah, baca doa, pergi surau, cari pengusi, cari imam. Ada dah balik umrah, selamat tinggal. Itu yang kita tak mau dinasihatkan oleh pengarang kitab kita ni. Tu tak mau. Dah, maknanya ibadat kita bermusim. Musim umrah kita ibadat, musim Ramadan kita ibadat. Tak musim umrah, tak musim Ramadan kita tak ibadat. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Ada. Sedangkan kita tak tahu kematian, tak tahu bila masa tiba. Tak tahu bila masa tibanya. Sebab mati ni tak kira bila-bila. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa mesti mati. Tak boleh tidak. Ada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tengok pengarang kita ingatkan kepada kita begitu cantik. Kesemuanya dia kata dibuat atas kesedaran. Kalau tak sedar tuan-tuan, ditenyih macam mana pun, dicakap macam mana pun, kalau dia tak sedar, tak datang juga. Tak datang juga tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Kita ajak macam mana pun tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mesti dia tak datang juga. Sebab apa? Allah Ta'ala pun dah bagi tahu di dalam Al-Quran, innallaha la yukhairu. Ada. Allah tidak. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak. Dah. Tidak apa tuan-tuan? Innallaha la yukhairu innallaha la yukhairu ma biqaumi hatta yukhairu ma bi anfusihim. Allah bagi tahu terang-terang. Dah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dah, bagi laluan azan dulu. Azan dulu ke terus ni? Azan dulu kejap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syahadu. Ya Allah. Ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabb hadhihi da'wat tammatu salatu qa'imatu sayyidina Muhammadan saraf darajatal aliyata rafi wa ba'ath maqama mahmudan alladhi innaka la tukhliful mi'ad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita sambung sikit lagi untuk kita habiskan sedikit sebanyak daripada apa yang telah disebut oleh pengarang kitab ni. Katanya kesemuanya dibuat atas kesedaran bahawa perbuatannya itu, dia kata, kerana mematuhi peranannya sebagai seorang hamba Allah. Semua tu dibuat atas peranan mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, patuh dan taat.
Patuh dan taat. Patuh atas perintahnya, taat atas apa yang diperintahkan, tidak melakukan apa segala yang dilarangnya. Seorang yang lemah dan sentiasa kedekatan memerlukan pertolongan, dan bukan seorang yang kuat ataupun berkuasa, kerana sifat yakni yang demikian itu hanyalah pada Allah Ta'ala saja dan tidak ada pada makhluknya. Tidak ada pada makhluk sifat yang seperti mana ditunjukkan oleh pengarang kitab ni, yang sehebat dan sekuat itu semua bahkan lemah. Seperti mana firman Allah Ta'ala di dalam surah yang terakhir, surah yang ke-10. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, surah yang ke-114 di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, bahawa Tuhanmu, bahawa Tuhanku adalah Allah, yakni yang Maha Esa. Terjemahan macam ni ibu-ibu seboleh-bolehnya kita bawa di dalam sembahyang. Ayat-ayat yang pendek-pendek, surah azim macam ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau boleh seboleh-bolehnya macam tu yang kita baca di dalam sembahyang. Dialah tempat yakni makhluk meminta pertolongan, yakni Allah Ta'ala, tempat makhluk meminta pertolongan. Kata pengarang kitab ni disebut dalam surah ni tuan-tuan, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dah pasti dah yang kita tahu, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, bahkan tidak ada siapa pun yang menyerupainya. Kalau kita ingat di dalam perniagaan, kita semua ingat perkara yang ni tuan-tuan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar akidah yang diajar tuan-tuan melalui ayat, 5 ayat di dalam surah tuan-tuan yang terakhir di dalam Al-Quran ini tuan-tuan. Yakin akidah tidak akan songsang, akidah akan mantap mengikut kaedah apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuhan akan yakni mengabulkan yakni sebarang doa untuk hambanya dengan syarat hambanya itu beriman dan bertakwa. Ingat tuan-tuan, orang yang beriman ini tidak sunyi daripada melakukan syirik, kata Allah Ta'ala. Tidak sunyi daripada melakukan syirik. Tapi janji Allah Ta'ala, tengok perkara kita ni bagi tahu tuan-tuan, syaratnya doa nak dimakbulkan mesti beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang elok, jangan sesekali menyekutukan Allah di dalam ibadat, di dalam kehidupan kita. Ibadat ni bukan sembahyang je tuan-tuan. Bukan sembahyang puasa haji je. Tu kerja yang kita lakukan tu ibadat. Ibadat tak kerja? Ibadat tak? Kerja tu ibadat. Tuan-tuan, memilih pemimpin tu ibadat tak? Ibadat tak? Itulah dosa semua tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Semua ibadat yang kita buat dari segi kehidupan yang kita lakukan, semua dari segi aspek kehidupan kita ni semua ibadat. Janji mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, ibadat. Jangan sesekali menyekutukan. Caranya macam mana? Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Disebut di dalam muka surat tu yang
paling bawah sekali, surah Al-Baqarah ayat 186. Tuan-tuan, apa katanya? Aku kabulkan permintaanmu. Dan memang dimakbulkan permintaan. Siapa yang meminta ni? Iaitu orang-orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Ta'ala. Hendaklah mereka itu yakni memenuhi perintahnya. InsyaAllah bila dipenuhi perintahnya, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita buat, yang dilarang kita tinggal, Allah akan perkenan. Yakin tuan-tuan, yakinlah bahawasanya doa yang kita minta tu tak hari ni, esok, tak di dunia akhirat, mesti Allah perkenan. Minta je. Itu pasal hidup ni ibu-ibu, jangan sunyi daripada berdoa. Jangan sunyi daripada berdoa. Ada tuan-tuan, tak tahu dengan doa yang macam mana kita doa. Doa dalam majlis ilmu pun kita diminta, tengok, diminta untuk niat iktikaf. Terkadang ada belum lagi, ada lagi yang belum niat iktikaf, rugi. Macam tu lebih kurang. Ada dalam masuk masjid surau, ada yang masuk tak baca doa. Ada yang masuk masjid surau tak baca doa. Ada yang keluar nanti bahkan tak baca doa. Ada. Tuan-tuan, sedangkan itu semua ibadat. Tuan-tuan, kata pengarang kitab ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan yakni penuhi segala permintaannya. Dan dia kata, berimanlah kepadaku. Mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan perkenan doa yang kita minta saban hari, tuan-tuan. Sikit lagi, yakni berniaga amat luas bidangnya. Apa-apa yang diusahakan sendiri dengan anggota tubuh badan, akal dan fikiran serta usahanya, termasuk di dalam bidang yakni perniagaan, berjual beli, memprosesan, yakni berladangan, ternakan, yakni perkhidmatan, adalah di antaranya semua itu. Dari segi usaha yang kita lakukan itu semua amal ibadat. Semua amal ibadat. Kata pengarang kitab kita ni, tuan-tuan, perniagaan penuh dengan cabaran dan dugaan. Dugaan yakni utama ialah hati seseorang yang memulakan yakni sesuatu perniagaan. Niatnya mestilah bersih. Mesti bersih niatnya. Jangan ada niat yang lain. Yakni berniaga dalam bidang yang halal dan tidak yakni terlibat dalam yakni sebarang subahak, apalagi yakni penipuan. Bersebahak pun diminta jangan, apalagi menipu. Tak berkat, tuan-tuan, menipu ni tak berkat. Biar kita jual barang sikit, biar sikit. Jual air tebu sebotol RM3, tak, biar. Sebotol RM3, sebotol RM3 tak apa. 3 botol RM10 tak apa. Janji kita buat, tuan-tuan, dengan cara yang betul. Kalau menipu tak jadi. Menipu tak jadi. Islam tadi ajar macam tu. Kerja apa pun menipu tak jadi. Menipu akhirnya bila didapati bersalah, duduk dalam. Itu dunia lagi. Dunia lagi. Akhirat besok, dunia lagi. Tak ada ke penyampaian yang disampaikan seperti mana pengarang kitab ni sebut? Sehingga kan mereka terlibat duduk dalam. Kenapa? Kerana penipuan. Tuan-tuan, ramai yang telefon saya pasal pakej umrah yang saya bawa lepas raya ni besok dengan harga 5590. 5590, tak ada lagi harga tu. Telefon dia, "Ustaz, ni bukan scammer ke Ustaz?" Dia tanya. Sebab takut kena tipu. Dia waspada. Saya kata, "Kakak bagi siapa dapat nombor ni daripada mana? Dapat brosur daripada mana?" "Daripada kakak dot. Tanya dia pernah pergi dengan saya tak?" Saya kata, "Dia dah pergi," katanya. "Dah, kalau dah pergi dengan saya dah. Jangan banyak cakap. Kalau nak pergi, jom ikut pergi dengan saya bawa. Jangan takut kak, saya bawa ke pejabat. Mai sini ikut saya bawa ke pejabat," saya kata. Tuan-tuan, saya bawa 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, bawa ke pejabat. Dah, yang pagi besok terbang pun ada. Itu adik-beradik dia hentam saya cukup-cukup. Dia kata, "Kalau tak jadi pergi adik saya kejar ustaz ke mana."
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu memang betul dia berhati-hati. Tak, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tapi tidak diajar menipu macam tu. Sebab apa? Dah biasa kena tipu macam tu, bahaya. Sebab orang yang menipu pun terkadang tuan-tuan lebih kurang 2 kali 5, 5 kali 2. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, baik, dia kata harus sentiasa bersabar. Mudah yakni bersedekah. Bila dah ada dapat keuntungan, sedekah sikit. Mudah bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Dia baru nak minta, baru dia nak bersedekah waktu itu. Tak jadi. Masa ada keuntungan tu sedekahkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, selalu yakni berdoa. Dan dia kata sentiasa bersyukur di dalam apa jua keadaan. Doa ni tuan-tuan nak kena 5 waktu kita berdoa. Lebih-lebih lagi mendoakan mak bapak. Dah? Mendoakan mak bapak ni, kalau satu hari tak cukup 5 waktu, kita doakan mak bapak, kata disebut di dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Dah? Sekali kita tak mendoakan mak bapak, termasuk golongan anak-anak yang derhaka. Allahu Akbar. Malu kita kadang tuan-tuan, kita anak derhaka kepada mak bapak kita. Ada? Tak malu anak derhaka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mata sekalian, amalkan yakni sifat ihsan dengan yakni kesedaran bahawa segala perbuatan sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Dengan itu kita yakni terpelihara daripada melakukan perkara yang bertentangan apa yang dilarang. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah apa yang kita buat ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita nampak Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita rasa kita tak nampak Allah, Allah pasti melihat kita. Nak buat bohong, nak menipu apa, ingat ni yang ni. Ada macam tu ihsan tadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semasa berurusan niaga, yakni jangan lalai solat, diingatkan lagi, dan bersegera apabila dia kata diseru untuk melakukan. Bersegera. Contohnya hari Jumaat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru. Allah Taala bagi tahu, setelah kau solat, bertebaran, bertaburlah, cari nafkah, bekerjalah, meniagalah, jual belilah. Allah dah bagi tahu dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yakni mencari harta sangat yang penting di dalam kehidupan, tetapi jangan lupa yakni ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam harta dan yang diperolehi ada hak orang lain ke atasnya, maka jangan yakni bakhil dan kedekut. Di dalam yang kita cari itu ada hak orang lain, jangan bakhil dan kedekut. Ada, infakkan sedikit di jalan Allah Ta'ala. Amalkan yakni bersedekah dan berzakat. Perniagaan yang berkembang, yakni memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai. Dan ini semua yakni berangkai dan bertali ke arah membina umat sejahtera dan berjaya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tengok yang terakhir tu, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an zikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa ita'iz zakat yukhafuna yawma tatakallabu fihil qulubu wal absar. Ni yang saya sebut di dalam ayat 37 surah yang ke-24 tadi, surah An-Nur. Ibadat orang itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak yakni dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli, dengan yakni mengingati Allah dan mendirikan solat serta mengeluarkan zakat. Mereka itu takut hari kiamat yang padanya yakni berbolak-balik hati dan pandangan mereka. Habis sampai situ tuan-tuan. Insya-Allah yang depan tu kalau tak mati kita sambung bulan depan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok bulan depan tuan-tuan, saya 16 hari bulan dah bawa jemaah dah. Kita tengok nanti tarikh kita sampai bila. Tuan-tuan muslimin
dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, sekedar itu rasanya yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah bulan depan Iqra, yakni baca, tafsir, faham, amal dan sebarkan. Ilmu itu bukan yang dihafal, kata Imam Syafi'i tuan-tuan, tetapi ilmu itu yang memberi manfaat. Tak berhenti setakat tu. Iklan sikit tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut tadi. Tuan-tuan, umrah yang saya pimpin sendiri, kita sambut Ramadan 5 hari di Mekah. Masih ada kosong lagi. Masih ada kosong lagi 6 seat. Sambut Ramadan di Mekah 5 hari. Dan 1 hari kita menginap 1 malam di Taif. Saya sendiri bawa tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian. Dan umrah 5 Sawal, 5 raya. Yang ni yang harga murah tu 5590. Takut orang nak pergi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, sekiranya tuan-tuan inginkan umrah seperti mana yang saya sebut, saya sendiri pimpin, InsyaAllah dah ikut dan daftar dengan saya. Lawatan, slogan saya tuan-tuan, lawatan sampai penat. InsyaAllah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang keseterusnya tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut tadi, kat luar ada jualan Saya ada bawa madu lebah, ada bawa jubah Haramain, ada bawa cincin tadi saya sebut RM10 je. Tuan-tuan nak kena pakai cincin semua. RM10 apa barang tuan-tuan? Ada kena pakai cincin semua. Dan ada roti, ada tengok saya sebut tadi semua, ada air tebu dan yang lain-lain juga. Ada ubat gigi tuan-tuan. Ubat gigi yang produk muslim 100% ada di luar tu. Sekedar itu yang dapat kita kongsikan pada malam ini. InsyaAllah kalau tak mati kita sambung bulan depan. Aku lu qouli hadza astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nahnu ladika wa dika mastata'na na'udzubika min sharri ma sana'na bulaka bi ni'matika lana nabulaka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Pada akhir-akhir malam bulan Rejab ni Allah, baki-baki Rejab ni Allah, kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Pandanglah wajah-wajah kami ini Allah dengan pandangan belas kasih-Mu ya Allah, dengan pandangan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun tidak, yang besar maupun yang kecil, yang terang-terang maupun sembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihani mereka seperti mana mereka kasih kepada kami ketika kecil sehingga kan dewasa kini ya Allah. Sekiranya mereka sudah berdua meninggalkan kami ya Allah, jadikanlah kuburnya daripada taman-taman surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan kuburnya daripada lubang api nerakamu ya Allah. Ya Allah, keterangilah kubur kedua ibu bapa kami ya Allah, seperti mana kau terangi cahaya matahari menerangi bumi ya Allah. Ya Allah, kau luaskanlah kubur kedua ibu bapa kami ya Allah, seperti mana kau luaskan bentangan langit dan bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa isteri-isteri kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ikatkan hati-hati kami ini dengan majlis-majlis ilmu-Mu ya Allah. Ikatkan hati-hati kami ini dengan surah-surah dan masjid-masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong kami, bantu kami untuk mengingati-Mu ya Allah. Jadi hamba-Mu yang bersyukur dan perelokkan cara ibadat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami ya Allah taubat sebelum datangnya kematian ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau rezekikan kepada kami ya Allah apabila saat kematian kami dapat mengucap 2 kalimah syahadah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami apabila sampai kematian kami ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu jannata wa na'imah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berkati kami baki Rajab dan Syakban, panjangkan umur kami sehingga kami bertemu Ramadan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan ya Allah, kebaikan yang cepat maupun lambat, yang cepat maupun lambat, yang terang-terang maupun sembunyi ya Allah. Kami juga mohon perlindungan daripada-Mu segala keburukan ya Allah, keburukan yang cepat maupun yang lambat,
yang terang-terang maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, perbaikilah agama kami ya Allah. Kerana agama itu yang memandu dari segi kehidupan kami untuk membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Perbaikilah dunia kami ya Allah. Kerana dalam dunia ini kami memperolehi kehidupan yang kami akan jadikan jembatan untuk meniti ke negeri akhirat-Mu ya Allah. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, kerana akhirat itu tempat kembali kami selama-lamanya, yang tidak akan kembali lagi ke muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup kami tempat untuk terus menambahkan amal kebajikan ya Allah. Ya Allah, sekiranya sampai ajal kematian kami, jadikanlah mati itu tempat untuk beristirahat selama-lamanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah zuriat keturunan kami zuriat yang sentiasa mendirikan sembahyang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.